peristiwa kurban lah. Kemudian digantikan dengan kibash, atau kibash ni lembu lah kot. Jadi salat ini digambarkan seolah-olah tanda kaitan dengan sesuatu aktiviti yang kita buat seharian, yang mana bila kita bekerja seharian itu ada gap pemisahnya antara urusan dunia dengan kembali ataupun mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bekerja satu hari, tak kiralah apa aktiviti kita, apa sahaja lapangan, doktor ke, ustaz ke, tak kiralah apa pun, ada gap, seruan Allah panggil untuk kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kehidupan orang yang tidak ada Tuhan dalam jiwanya ni, kehidupan yang cacat. Sekalipun dia mengaku dia beriman kepada Allah, cacat, lompong, tempang hidupnya bila mana Tuhan tidak ada dalam jiwanya. Sedang kita hidup dalam suasana yang Masya Allah Tabarakallah, di mana-mana sahaja seruan azan berkumandang. Jadi kalau orang yang dengar azan tak terpanggil hatinya untuk sujud kepada Allah, memang dia ada penyakit yang sangat kronik yang perlu dirawat. Bukan ICU lagi dah, kan? Yang tu kena bonam dengan Sungai Tekali tu, kan? Kesian tuan-tuan. Orang tak solat ni memang satu malapetaka lah. Sangat malang. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan solat. Tentu dosa paling besar mensyirikkan Allah. Tapi maksudnya orang tak solat ni, dia ada ke arah itu. Na'udzubillah. Sebab itu tak tahulah apa mekanisme kita semua, kaedah maksudnya, mekanisme bahasa Nazi tu, kan? Bahasa orang-orang ada jawatan, kita marhen ni. Mana apa pendekatan kita nak kena fikir nak mengajak orang nak solat. Saya suka panggil istilah mengajak. Walaupun dalam Quran ni dia ada istilah juga, atau dalam hadis dia sebut suruh. Hadis bila anak kecil yang solat, yang mana 7 tahun tu, Nabi guna istilah suruh. Muru auladakum. Muru tu maksudnya suruhlah anakmu. Tapi dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut apa? Ud'u. Tak? Dakwah. Jadi ud'u maksudnya apa? Ajak, seru, panggil, kan? Kalau istilah lagi dahsyat, kena bolai, tuan-tuan. Saya ada program dengan Zakat ni 9 ni, saya pernah cerita, tuan-tuan. Ni pegawai ni zakat cerita, asnaf ni, tuan-tuan, ini 9 lah, Pak lain saya tak tahulah, biasa lebih kurang. Nak ajak datang program solat ni, pertama, program percuma lah. Kedua, semua siap lah makan segala bagai ni. Ketiga, siap bagi allowance RM100. Suruh datang program, kan? Bantuan-bantuan lain tu memang dapat lah, yang sebulan 500 apa semua tu. Ni untuk program datang, bagi duit. Dan tuan tahu nak ajak macam mana? Kena pergi rumah ke rumah, bagi salam, tanya khabar, ambil nombor handphone apa semua, remind, nanti jangan lupa datang. Kena belai, tuan-tuan. Tak mahu dia dah, setakat call, pakcik minggu depan ada program, masjid datang. Pakat tak datang. Itu program free dan siap bagi allowance. Tuan-tuan bayangkan, sampai macam tu. Tapi nak sebutnya, itu antara, kalau kita nak kata, yang Allah kata, ud'u, panggil. Tapi panggil tu ada banyak level lah, kan? Tapi dia sampai macam tu boleh berlaku. Ya, boleh berlaku. Macam tu punya keadaan, panggil orang datang program, kan? Penat lah kalau fikir, kan? Tapi kan, kalau itu jalannya, nak macam mana? Tapi saya tak katalah kena buat macam tu, tapi maknanya sampai macam tu pun boleh berlaku. Kan?
Sebab Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dahlah suruh panggil, panggil dengan hikmah pula tu. Kan? Tak mau panggil, cik datang tak datang hantar kau lah, tak mau dia. Kalau kita fikir macam tu, tak apa, hantar kau lah kubur masing-masing. Tak. Bila seru dengan hikmah. Kan? Seru dengan begitu lunak. Begitu santun. Pun kalau macam tu dia tak terima, serah pada Allah. Tapi pendekatan dia macam tu yang Quran ajar. Tu kan, tu fundamental agama, asas dalam dakwah. Tapi yalah, maksudnya taklah mudah, tapi benda tu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu tadi berkaitan dengan Nabi solat zuhur Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Maka solat itu 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi penebusnya, dan yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya, dan yang ketiga bagi menuntut keridaan Allah daripadanya, dan yang keempat kerana keadaannya sebab diberi penebus yang amat besar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak anda ya dengan sembelih kibas yang amat besar, iaitu kibas apa dia kata itu? Ada nombor 4 tu maksud dia. Maknanya kibas yang milik Qabil, maknanya seolah-olah besarlah, satu gantian yang sangat bernilai. Itu apa? Bawa ba alif waw hamzah tu apa? Bawa saya cari kat bawah tu. Bawa dia pakai hamzah, tu yang tak boleh baca. Memang Melayu sungguh, kan? Kono ada tu, kan? Bawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil, kan? Habil baca dia. Dan pertama-tama orang yang salat okey, habis kat situ. Jadi gambaran 4 rakaat. Cuma yang ini maknanya gambaran dari sudut setiap rakaat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu ada makna-maknanya. Kesyukurannya, pelepasan daripada anaknya yang dilepaskan daripada sembelih, kemudian digantikan dengan apa? Kibas, semua tadi disebut 4 tadi. Cuma yang ni macam saya sebut, dia hikmah yang tidak ada sandaran jelas lah. Cuma yang kita boleh kaitkan dari segi salat yang kita buat di situ. Makna kata pada setiap rakaat atau sujud kita itu, kita boleh mengertikan dengan sesuatu kehidupan yang kita lakukan, mana aktiviti kita. Dari segi apa yang kita buat seharian, kita kembalikan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu solat ni, dia salah satu benda yang kita perasan, dia untuk kita clean dosa kita. Kita hidup ni kan dosa, kan? Dalam solat pun kita berdosa. Betul tak? Betul tak? Dalam solat pun kita berdosa. Ustaz ceramah berdosa. Memang macam tu, kan? Kita dalam solat, sebab tu habis solat kita istighfar. Sebab kita leka, kita lalai, kita tak khusyuk atau tak fokus. Kemudian ustaz ceramah, tak kira lah siapa pun, saya sendiri, mungkin ada cakap benda tak bagus, kan? Tapi sabqul lisan, terlajak cakap, contoh, kan? Apa saja perbuatan, kan, yang di atas kelemahan diri kita sendiri, itu mengundang sesuatu yang Allah tak suka, kan? Jadi bila solat tu, itu nak kena feel, rasa solat tu. Jadi Syekh Fatani dia bawa erti nilai solat. Dia bukan nak bincang sekadar rukuk, sujud, rukun gitu. Dia nak bawa nilai, rasa di dalam solat tu, kan? Jadi
Bila kata solat tu 1 rakaat, 2 rakaat tu ada nilai. Jadi selalu saya ulangkan di mana-mana pun, kerana solat ini kalau kita perasan tidak sama dengan ibadah-ibadah lain. Kerana apa? Tempohnya. Kalau ibadah lain, puasa, haji yang saya sebut sebelum ni, tempohnya lama. Kalau haji daripada Yaumut Tauriyah sampai Yaumut Tasyrik tu kan lama. Jadi tentu kita nak betul-betul fokus pada berapa hari punya tempoh tu, sukarlah. Tentulah dalam sepanjang 5 hari tu macam-macam aktiviti kita buat. Makan, minum, menyembang, macam-macam. Kecuali benda-benda yang dilarang dalam tempoh tu lah. Sama dengan puasa. Pagi, sahur sampai buka puasa. Kan lama. Berapa jam? 11-12 jam kan, lebih kurang lah, ikut tempat. Jadi dalam tempoh tu macam-macam aktiviti kita. Kan? Semuanya harus. Bercakap harus. Kan? Main handphone harus lah. Kan? Kecuali kalau kita leka dengan benda yang tak bagus lah. Jadilah semakin kurang lah pahala kita. Tapi kalau salat tak mahu dia. Takbir je Allahu Akbar sampai bagi salam. Tak boleh buat benda-benda yang tadi. Bercakap tak boleh. Makan tak boleh. Minum. Maknanya sebab apa? Sebab ada 5 minit. Tak ada lah orang solat Isyak 15 minit. Ada? Tak tahulah kalau lepas ni Nazir baru dia buat macam tu. Tapi pengalaman saya di Mesir tu jadi juga. Arab ni dia solat lama sikit lah. Dia rukuk dia panjang, sujud dia panjang. Biasalah, bukan benda pelik pun kat dia. Dia baca panjang sikit. Tapi maknanya lama pun taklah sampai sejam. Kan? Lama sikit lah. Tapi puratanya kita solat ni sekejap. Bayangkan tuan-tuan, 5 minit kita solat. Ambil lama lah, ambil 5 ke 7 minit lah saya purata. Kita tak boleh bagi masa itu terbaik kepada Allah Ta'ala. Betapa zalimnya diri kita. Itulah yang saya nak sebut. 5 minit. Kan? Yang kalau sebahagian kan, makcik-makcik, ibu-ibu semua, kalau tengok drama Melayu tu, kan, beronang air mata. Punya khusyuk. Tahu elah laki ni pukul bini. Padahal drama je pun. Kan? Padahal awal-awal drama tu dia bagi tahu dah, cerita ini tidak ada kena-mengena sama ada yang hidup dan mati. Rekaan semata-mata dia bagi tahu. Dalam dia bagi tahu tu pun, dia tengah berlakon tu, menangis kat kita tu. Kan? Punyalah dia bagi tahu. Makna kata kalau dia bagi tahu rekaan tu, dia bagi tahu cerita ni dan tipu kau yo. Makna dalam dia bagi tahu dia tipu kita pun, kita menangis juga. Itu bayangkan hanya kita tengok lakonan. Dan pun maknanya khusyuk tu. Maknanya kita menghayati cerita tu, betul tak? Tapi solat yang 5 minit tu tak dapat. Yang inilah yang diperjuangkan oleh para ulama kita atas Syed Fatani. Dia nak bawa benda tu kepada umat Islam ni, nilai itu yang hilang dalam sebahagian besar hidup kita semua. Kan? Walaupun benda ni yalah tak mudah lah, ada proses. Tapi itulah kehendak agama. Itulah kehendak agama. Yang mana bila berhadapan dengan Allah Ta'ala ni, betul yang hadis kita baca, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kata Nabi SAW. Bila kau beribadah ni, kau kena bayang Allah ni duduk depan. Tapi kalau tak nampak Tuhan, kena tahu satu benda, fa innahu yarak, Allah benar-benar sedang melihat engkau. Ada macam tu kan? Jadi ini pesanan untuk saya sendiri lah kan. Tapi maknanya macam tu. Kita ilmu yang Syed Fatani bawa ni nak ke arah itu. Supaya kita bila salat ni sampai. Perlu diusahakan. Sebab itu yang saya katakan, bacaan dalam salat, doa iftitah, apa lagi, tahiyat, itu semua kena faham. Dia bukan pilihan, dia memang kena faham. Kalau dia pilihan tak faham pun tak apa, yang itu tak apa. Ni tak, dia memang kena faham. Wajib faham lah, senang cerita. Dia sama macam Quran, sama. Quran ni baru ni saya forum dengan satu orang ustaz. Piu Syahul. Kenal Piu Syahul? Penang. Dia kata apa? Quran ni Allah turun kat kita ni bukan untuk baca. Maksud baca tu bukan untuk baca yang macam kita baca. Walaupun ayat pertama kata Iqra, baca, betul?
Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi baca yang Jibril suruh Nabi baca tu bukan yang macam kita baca. Baca yang Nabi suruh, Jibril suruh Nabi baca tu adalah bacaan yang sehingga kita tahu apa kita baca. Kita hari ni baca tak faham. Nah, itu yang dia kupas tu. Saya pun, oh dahsyat. Sebab kalau kita bagi analogi, bacaan yang kita baca hari ni, apa sahaja bahan bacaan. Contohnya apa? Surat khabar lah, contoh. Ada tak orang baca surat khabar tak faham? Dia tak baca. Surat khabar Cina tu apa nama? Siang Pau apa? Ni orang politik tahu ni. Yang Siang Pau, saya pun tak tahu Siang Pau. Boleh kita baca surat khabar tu? Pejadah kan, buatlah kaki boleh lah. Kan? Tak manfaat sebab tak faham. Cuma kita tak faham tu di atas kelemahan kita. Kita bukan orang Arab kan, baca Quran tak faham. Tak boleh buat apalah, maknanya kita akui lah benar. Cuma kita tak boleh selesa dengan apa? Situasi kita tak faham sampai bila-bila. Itu maksud saya. Maknanya kita mesti ada ikhtiar salat, Quran, bacaan-bacaan ni kena usaha untuk faham. Kalau tidak, kita tak boleh claim kita baca. Kita bukan baca, kita apa? Sekadar mengungkapkan lafaz Quran. Dia belum baca. Sebab apa? Tak faham. Saya jumpa satu orang haji ni di Shah Alam. Baru ni, 3-4 hari lepas. Saya dah tunjuk sistem yang saya bawa tu kan. Dia tekan kalimah kul. Dalam surah An-Nas tu, kita pilih 5 perkataan. Kul. Kemudian An-Nas, Al-Jinnah, Sudur, satu lagi apa lah. 5 perkataan. 5 perkataan ni ayah ibu semua. Qul, apa dia? Maksud dia? Katakanlah. Qul. Kemudian sudur. Sudur apa? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur kan? Sudur maksudnya apa? Sudur ni maksudnya dada ataupun hati lah. Nas, an-nas, manusia. Kemudian al-jinnah, jin, dan 5 kalimah pilihan dalam surah An-Nas. Tuan-tuan tahu tak? 5 perkataan ni dalam Quran berapa kali? Berapa kali agak-agak? Berapa Imam? 10,150 kali. 5 ni, campur 5 ni lah. 10,150 kali. Tuan-tuan tahu tak? Yang itu sahaja merangkumi 9.5% daripada Al-Quran. Jadi bila saya kata kat pakcik tu, pakcik tengok, dia baca, ya 3 kul ni kita baca hari-hari kan. Tapi 40 tahun baca, kul pun tak tahu maksud apa. Dia tak sebut kan. Jadi karena agama ni dia macam tu kan. Bila solat, kombinasi solat dan Quran tu dia tak boleh pisah lah. Jadi kat situ sama dengan saya kata sebelum ni, bacaan at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Kita baca tahiyat akhir apa semua tu, apa maksud at-tahiyyat, jadi kita mesti ada satu keinginan, keazaman, teringin atau mesti usaha untuk faham. Saya sebut bacaan-bacaan ini tidak terlalu banyak untuk difahami. Ingat tak ingat tu izin Allah Ta'ala, tapi usaha tu kan ada. Dia kena usaha faham. Supaya daripada situ kita akan membenihkan kelazatan dalam beribadah. Kita baca Allah dan lepas wirid lepas solat, Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar, tak kira lah kan. Semua bacaan-bacaan ni kita baca hari-hari ni nak kena faham ibu ayah semua. Barulah lepas solat kita tak capai handphone. Ni tengah istighfar pun pegang handphone, tengok sama WhatsApp. Tak patut lah kan. Kalau tanya saya tak patut lah. Lepas solat bagi salam, istighfar betul-betul, minta ampun dengan Allah. Astaghfirullah. Ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Kalau bahasa orang kampung saya hampir betul. Tak patut kan. Tak apalah nak buat handphone tu, tapi maknanya janganlah immediately, kata orang Jawa kan, serta-merta lepas solat cari handphone.
kan. Takut sio-sio, ada ketakutan lah kalau saya sebut tu. Jadi kat situ kita melihat solat ni, kedudukan yang Syekh Dr. Fathani nak bawa. Okey, baik. Kemudian okey. Ya. Anak tak solat, mak halau, ayah halau anak. Halau anak daripada rumah. Macam mana tuan? Apa pandangan agama pada situasi macam tu? Ya. Jawapan dia tuan-tuan, ambil M16, tembak. Kalau kita balik pada agama, sebenarnya agama ni dia suruh, dia Allah memerintahkan kita untuk menyeru atau menyuruh, dua benda itulah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu dalam satu maknanya, sebab tu kalau perasan dalam dakwah ni saya sebut tadi, dia ada dua hal lah. Satu suruh buat ma'ruf, buat benda baik, satu cegah buat benda munkar, betul? Dan satu juga yang saya sebut di awal tadi, Quran juga menyuruh kita mengajak orang buat baik. Itu satu juga. Jadi kita dalam konteks itu ada kebijaksanaan kita dalam melakukan tindakan tu lah. Kalau kita refer pada kes macam tu, sebenarnya dia tak macam tu lah. Kalau kita balik kepada asas agama, dia tak selevel, tak setahap itu untuk kita menyuruh atau mengajak orang buat baik. Tak sampai tahap macam tu. Maksudnya nak sampai halau, tak mengaku anak ke apa semua ni, tak. Agama tak macam tu. Apatah lagi kalau tadi melibatkan anak yang ada akil baligh. Lagilah. Dan ini terpakai untuk situasi kalau hatta suami isteri. Sama juga. Suami isteri atau pasangan suami isteri ni, kalau si isteri tak solat umpamanya, tidaklah agama suruh suami cerai isteri dia. Tak suruh cerai. Cuma agama suruhlah suami tu didik isteri dia dengan cara yang betul. Kan? Didik Ustaz, tak ikut juga. Tidak dosa suami lagi. Itu dosa isteri lah. Taklah kalau orang kata kalau isteri tu tak solat, suami dayus. Tak. Suami dayus ni maknanya suami yang seronok dengan kemungkaran isteri, itu dayus. Kan? Sama dengan contoh isteri tak pakai tudung, contoh. Tak tutup aurat lah. Tak tutup aurat dengan sempurna. Dia ada beberapa keadaan lah. Kalau suami suruh, kan, dia tak nak dengar. Tak kata apa. Kan? Tak adalah sampai dia nak kena terajang isteri dia, tak. Dia cuma adalah fasa-fasa. Cuma tengok kadar kesalahan isteri. Kalau sampai dia curang, tu tak boleh lah. Itu adalah langkah-langkah yang tentulah kita ada mahkamah apa semua. Cuma nak sebut dosa isteri itu tidak semestinya menjadikan suami itu dayus. Melainkan disebut tadi apa? Suami itu suka dengan dosa isteri. Maksudnya dia tak kisah. Itu boleh jadi dayus. Maknanya suami menanggung dosa isteri. Tapi kalau suami dah suruh apa semua, isteri tak dengar juga. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah kata, tidak seseorang itu menanggung dosa orang lain. Jadi si mak atau ayah yang anak tak solat ni, tuan-tuan, halau anak daripada rumah ni, adakah dia akan lebih baik? Kan? Kalau dia lebih baik, okeylah. Lagi jadi pelesit macam mana? Lagi jadi iblis. Jadi tak apa, duduk rumah, suruhlah solat. Tak solat, dia punya dosa, dan kita doalah mudah-mudahan lama-lama dia solat. Sebab tu saya suka panggil orang tak solat ni orang belum solat, kerana harapan kita dia akan solat lah. Sama orang tak tutup aurat, saya katalah orang tu belum tutup aurat, kerana insya-Allah dia akan tutup aurat. Contohlah. Dan dakwah ni dia ada seni, dia kena. Cuma lah benda tu kadang-kadang bergantung pada individu kan. Orang ni kadang dia balun dia je. Okey, so macam tu.
dia tak sampai memutuskan silaturahim apa semua ta'ala. Walaupun dia dosa besar, tak solat, tapi ada part-part yang kita kena jaga. Ini penting tuan-tuan. Apabila benda-benda ni, agama ni, dia ada struktur cara fikir. Dia tak semestinya macam, tuan-tuan kalau ingat musim-musim COVID itu kan, ni COVID macam nak datang balik ni kan, lain macam pula kan, ada pula gelombang lagi ni, pelik-pelik betul lah. Makna apa? Kadang-kadang ada orang ni faham agama ni dengan cara logik, cara dia rasa betul. Sedangkan panduan agama tak macam tu. Ini yang kadang-kadang berlaku pada sebahagian orang. Termasuklah yang viral suami isteri yang mangkuk ayun tu. Saya panggil mangkuk ayun ya. Entah apa ke benda. Kan? Viral kat apa? Minum susu rabun lah apa ke benda. Kan? Jadi maknanya ini orang-orang yang dia Allah alam niat tu dia dengan Allah Ta'ala, tapi kalau salah tetap salah. Sebab tu agama ni saya sebut dia ada dua akar, dua tunjang tuan-tuan. Ni tuan-tuan kena ingat, ayah ibu semua kena ingat. Dalam beragama ni kena ada dua benda. Satu, niat mesti ikhlas. Yang ini tentu kita tak petikai orang lah, sebab duduk dalam hati. Ni tuan imam nak pergi akad nikah ke apa? Lain macam dress ni. Okey, saya melawak. Baik. Apa nama? Satu, niat kena ikhlas. Yang ni tak boleh petikai. Ini sendiri-sendiri. Satu lagi tuan-tuan. Apa dia? Ikhlas saja tak cukup. Mesti menepati apa yang agama ajar. Hilang salah satu daripada dua-dua ni, amalan kita tertolak. Satu orang solat dengan penuh cara yang paling betul, tapi nak menunjuk kat orang, habis. Sama juga satu orang solat memang lillahi ta'ala habis ni, memang khusyuk kau, tapi tak betul. Tamakninah tak ada, bacaan salah, apa segala macam lah. Tak ada. Sebab tu mesti ada dua syarat. Yang pertama mesti ikhlas. Yang ni ikhlas ni tak boleh nilai lah, kita bagi tahu ya. Yang ini boleh nilai. Sebab itu sama tadi. Bila nak beramal ni, nak bertindak apa semua ni, mesti dengan ilmu. Sebab itu penting ilmu ni tuan-tuan. Sebab itu kalau kita mengaji kan, tengok Imam Syafi'i bahas tentang ilmu ni kan, dia sebut apa? 2 rakaat yang berilmu itu lebih afdal daripada 1000 rakaat yang tak berilmu. Ya. Walaupun nampak macam tak logik, tapi macam itulah nak gambarkan kedudukan ilmu. Penting. Sebab tu biarlah kita ni tak banyak amalan. Maksud tak banyak amalan tu bukanlah tak solat kan. Maksudnya kita jadi satu orang yang lebih ketagih atau lebih gersang dengan ilmu. Jangan jadi orang yang ilmu ni kita rasa macam acah-acah, culah-culah. Tak boleh. Ilmu ni penting. Cuma ilmu adalah keutamaan apa semua tu tak apalah, tapi kena anggap ilmu ni satu benda yang sangat-sangat bernilai. Lebih bernilai daripada segudang atau sekilo apa? Emas tu panggil apa? Bar emas apa? Bar kecil tu. Tu gold bar kecil yang tu apa? Jongkong. Ya, tu nilai ilmu tu. Kan? Penting. Ya, cuma ialah ikut keupayaan semua. Cuma kefahaman kita kena jelas. Kedudukan ilmu itu penting. Jangan kita remehkan ilmu. Kena anggap, kena berjuang sikit untuk ilmu ni. Okay, so guys tu. Mana tadi ya? Orang yang salat, dan pertama-tama orang yang salat fardu asar itu Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dikeluarkan dia, Allah keluarkan ia daripada perut ikan nun, seperti burung anak yang tiada berbulu. Seperti burung anak yang tiada berbulu baginya, dan ia di dalam 4 Bila kata ni? Kelam lagi. Di dalam 4 kelam pertama, kelam zulmah, kesalahan, dalam kegelapan dosa lah.
Sebab tu yang ini ulama bincang kedudukan Rasulullah dengan Nabi-Nabi lain. Rasulullah ni dia maksum, dia tak ada dosa kecil, dosa besar, so tak ada. Nabi-Nabi lain dia mungkin ada dosa kecil. Kan? Itu beza. Sebab tu Allah sebut ada kedudukan para anbiya tu. Cuma dosa kecil, kalau dosa para anbiya ni pun bukan macam kita lah. Kita lepas dosa buat dosa, lepas dosa buat dosa. Dia orang ni sekali tu je lah. Cuma dia ada tersilap. Tapi Nabi Muhammad tak ada. Baik. Dan kedua, kelam airnya, dan ketiga, kelam malam. Kelam air itu maknanya kegelapan air yang tenggelam yang dibawa oleh ikan nun tu lah. Kemudian kelam malam, maknanya duduk dalam perut ikan tu bermalam kan, bahaya hari. Dan keempat, kelam perut ikan, maknanya duduk dalam perut tu. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar, maka salat itu 4 rakaat syukur bagi Allah daripada kelepasan 4 zulmah, 4 kegelapan tersebut. Dan pertama okey, habis itu tadi. Itu untuk salat asar. Dan pertama-tama orang salat maghrib, orang yang salat maghrib iaitu Nabi Isa alaihi salam. Tatkala dikeluarkan ia Allah daripada antara kaumnya, dan adalah yang demikian itu pada ketika jatuh matahari, maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan kedua bagi menafikan tuhmah daripada ibunya, daripada dituduh oleh kaumnya yang ketiga. Maknanya Nabi Isa ni diangkat menjadi Tuhan. Jadi Nabi Isa bila solat tu maknanya anggapannya dia terselamat daripada Tuhan disembah. Jadi yang disembah oleh apa nama dia Masih, apa nama dia kita sebut sebagai pengikut Nabi Isa itu adalah bukan Nabi Isa lah. Kemudian yang kedua, kesyukuran apabila dibersihkan ibu kepada Nabi Isa, Maryam kan. Maryam apa dia panggil? Apa istilah dia? Ibu Nabi Musa, Nabi Isa ni ada istilah dia tu. Maknanya Nabi Isa yang lahir tanpa bapa, dituduh oleh sebagian kaumnya itu sebagai penzina. Na'udzubillah min zalik. Jadi maknanya Allah bersihkan ibunya. Dan yang ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan bagi Allah. Jua kerana inilah 2 rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya, dan yang ketiganya tinggal sendirinya. Ini maknanya kan maghrib tu 3 kan. Jadi 2 tu berhubung antara Nabi Isa ketuhanan Nabi Isa itu, maksudnya yang dianggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, dan penyucian ibunya daripada fitnah itu. Terpisah 2 rakaat itu dengan rakaat ketiga. Nak gambarkan hikmah-hikmah ini dilihat oleh sebahagian para ulama. Riwayat-riwayat yang saya fikir riwayat-riwayat ini tak disebut di sini sebenarnya di segi sandaran dia. Wallahu alam. Kalau kita tengok di bawah tu adalah nota kaki panjang tu. Ini sebahagiannya disebut dalam kitab-kitab hadis-hadis yang dhaif lah, ataupun riwayat khabar-khabar yang tak terjumpa kita ni dalam riwayat sahih. Cuma nak gambarkan situasi-situasi solat ini hubung kait dengan peristiwa para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang mengalami ujian-ujian kehidupan. Apabila mereka dirikan solat itu, kembali mereka bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita macam tu. Kita lalui hari-hari, setiap hari ni ada saja ujian, ada sahaja gelombang di sana sini kehidupan ni. Tapi bila kita dipanggil oleh Allah untuk sujud, solat dan seumpamanya, kita kembali meletakkan diri kita sebagai hamba kepada Allah, mengukur balik diri kita di atas apa sahaja yang berlaku dalam sepanjang hidup kita seharian tu. Jadi kat situ kita tengok hikmah ada macam tu yang berlaku kepada para anbiya dahulu. Dan pertama-tama orang salat Isya itu Nabi Musa AS ketika sesat jalan waktu keluar ia daripada Madian, dan adalah padanya itu di dalam duka cita isterinya, dan duka cita Harun saudaranya, dan duka cita seterunya Fir'aun, dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah daripada yang demikian itu sekaliannya dengan janjinya
yang sebenarnya, dan ada yang demikian itu pada waktu Isya yang akhir, maka salat ia 4 rakaat syukur akan Allah daripada segala duka cita yang 4 itu. Dan pada riwayat yang lain bahwasanya subuh itu bagi Nabi Adam dan zuhur bagi. Jadi semua ini adalah hikmah-hikmah yang difikirkan berdasarkan riwayat-riwayat yang saya sebut tadi. Riwayat ni kalau cari dalam kitab-kitab sahih memang tak jumpa lah tuan. Cuma apa yang kita boleh faham daripada sandaran ataupun kisah ini menggambarkan apa yang dilalui oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam dahulu. Keterikatan untuk mencari Allah itu sangat penting dalam setiap urusan hidup kita. Bayangkan kalau hidup kita ni cukup dengan solat fardu yang terbaik, sebenarnya memadai. Betul tuan? Walaupun kita disuruh buat macam-macam solat sunat kan, solat ba'diyah qablah, tapi nak katakan yang fardu tu yang terbaik, itu lebih utama. Ni ada orang fardu buat acah-acah je, yang sunat pula dikejar kan? Taklah salah sunat tu nak kejar, tapi yang fardu tu kena utamakan kan? Sebab itu kita dilarang solat lewat waktu, kita dilarang solat ala kadar, solat betul-betul. Solat yang 17 rakaat fardu ni kena bagi yang terbaik. Sebab itu kita dah bahas dulu, hanya untuk rukun berdiri diwajibkan pada solat fardu, tidak pada solat sunat. Menggambarkan kedudukan solat fardu itu sangat berbeza dengan solat-solat lain. Solat lain itu tuan boleh solat dalam kereta, sambil kat mana-mana kan, maknanya cukup syarat bersuci semua, tapi berbeza dengan solat fardu, tak boleh dibuat sekadar-kadar. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ni, bila ada orang solat tak cukup syarat tu, walaupun kena buat, wajib buat, mazhab Syafi'i kena ulang. Dipanggil solat hormat waktu tu lah. Tapi taklah berdosa. Maksudnya bila kata kita solat satu tempat, kata jam kan, kereta kan, tak boleh nak berhenti, wuduk pun tak ada ke, nak solat dalam kereta pun ruang terhad, asar nak habis, kena solat. Dosa tak dosa dah. Kalau melainkan kita memang sengaja melewat-lewatkan, tu boleh dosa lah. Tapi kalau kita tak rancang kan, daripada ni kalau orang geng-geng Pantai Timur duk balik tu kan, contohlah, saya pun tak ada pengalaman kan, kalau jam sampai berbelas jam tu, jadi kemungkinan boleh jadi macam tu, dia kena solat. Cuma bila tak solat tak sempurna cara tu, ulang balik. Tapi dosa tak dosa dah kan? Sebab apa tak dosa? Sebab dia bukan sengaja. Tapi nak sebutnya bahawa kedudukan solat fardu tu, apa pun keadaan tak boleh tinggal kan? Cuma bila tak cukup syarat, kena ulang. Dosa tak dosa, sebab kita tetap melakukan pada waktu yang ditetapkan lah. Okay? Jadi kat situ nilai solat fardu ni memang berbeza dengan solat-solat sunat. Fokus pada solat fardu tu besar kan, berbeza solat sunat. Okay, so kat situ kita tangguh lah kot. Cukup. Tengok World Cup. Tak. Adaan tunai. Itu pernah berlaku sendiri kepada Rasulullah. Tapi bukan tengok World Cup lah. Dan itu dia boleh berlaku pada siapa saja sebenarnya. Saya sendiri pun boleh berlaku. Cuma dia jangan terlalu kerap lah. Ini sampai sebulan 8 kali pening tak? Jadi diikhtiarkan tak berlaku kerap lah. Tapi dia boleh berlaku lah, ikut sekali. Mungkin kelemahan kita, tak kunci jam ke apa kan, penat sangat ke. Jadi makna kata solat yang kita tak sedar itu bukan subuh saja, solat lain pun. Kita tidur pukul 12, bangun pukul 5, zuhur tu terlepas, sama. Bangun solat asar dulu, lepas tu solat zuhur kan? Sebab dia tak kira kita meninggalkan, sebab dia dalam keadaan mati tadi lah, tidur, tak sedar. Ada lagi, dia macam orang apa, orang koma. Orang koma ni dia tak boleh qada apa, nak qada apa, masa dia koma tu dia mati kan. Cuma dia boleh lah nak, ada ulama kata dia ulang solat yang hilang tu, mudah-mudahan Allah terima lah. Tapi sebenarnya waktu dah luput tu tak ada apa dah. Yalah, kalau koma 3 bulan
berapa banyak lah. Jadi sebab dia melainkan orang yang sengaja tinggalkan solat, itu lain. Ni koma memang tak boleh bangun lah. Kan? Tapi kalau dia sakit terlantar, tapi sedar, itu kena solat. Kan? Sakit terlantar ni, tak boleh bangun, tapi sedar. Kan? Orang datang kenal apa semua, itu tak boleh, itu kena solat. Itu tak koma tu. Kan? Itu tunggu noktah itu. Dia kalau datang masjid ni, hukum berjemaah ni khilaf. Solat berjemaah di masjid ni khilaf. Dia afdal jemaah. Afdal jemaah di masjid. Cuma wajib tak wajib tu khilaf. Kan? Ada sebagian ulama kata wajib. Sebab apa? Sebab tak ada riwayat Nabi solat kat rumah. Nabi tak pernah solat kat rumah. Nabi sakit pun Nabi pergi masjid. Tapi itu hukum asal tu ada khilaf. Tapi dengan pandangan tu yang orang tak datang masjid tu. Kan jadilah tu kan. Tapi kalau kita bincang akademik, sebab dia memang macam tu, sebab hadis yang Nabi kata tu salatul fadhi, salatul jama'ati afdalu min salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjemaah itu lebih afdal daripada salat berseorangan. Jadi kalau hadis tu kita faham, Nabi kata lebih afdal. Maksudnya apa? Kalau seorang pun tak apalah. Kan? Kalau kita faham secara akademik macam itulah. Seorang pun tak apalah kan. Yang jemaah tu lebih afdal. Tak kata salah pun kalau seorang. Tapi kalau semua orang pakai hadis tu memang tak datang masjid. Tak tu kata bila himpun hadis, jadi ulama timbang lah. Jadi kalau kata-kata orang yang solat bersendirian tadi tu, itu mungkin pada waktu yang dia tak sempat. Itulah. Tapi kalau memang rumah 50 meter tak datang masjid, memang pergi bakar lah rumah. Seolah-olah lah kan, yang pergi bakar tuan. Tapi maknanya kat situ ada ancaman. Bila ada ancaman ni, dia panggil dia macam sunat muakkad lah, hampir kepada wajib. Tapi kalau nak kata wajib, orang tak pergi masjid berdosa besar, tak berdosa. Berdosa berat lah. Yang tak solat pun melambat nak suruh datang masjid, macam tu lah kan. Tapi tak apa, kita yang dah datang masjid ni mudah istiqamah. Yang belum datang, kita doakan dan kita plan lah kan, macam mana nak ajak dia orang ni kan. Tuan-tuan umum, tuan-tuan Jumaat siapa datang masjid, solat dia dapat RM5, insyaAllah penuh datang. RM5 bagi duit Saidina je lah kan. kita kata duit sah pun, duit Saidina. Tapi maknanya kita plan lah tuan. Kena saya fikir lah benda-benda tu kena ada pendekatan. Tak apalah, kita fikir macam mana buat. Okay, so Allahu'alam, mudah-mudahan ada manfaat. Sekali itu saja insyaAllah. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.